Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Terima kasih kerana mengikuti program Satu Hari Satu Juzuk sempena dengan Ramadan kali ini. Saya diberi peluang untuk berbicara sedikit berkenaan dengan salah satu daripada juzuk daripada juzuk Al-Quran, di mana dalam juzuk yang ke-22 daripada Al-Quranul Karim terdapat satu surah, di mana surah ini dikenali sebagai surah Yasin. Surah Yasin ataupun dikenali juga sebagai surah Habib An-Najjar kerana dalam surah ini disebut cerita berkenaan dengan 3 orang rasul yang diutuskan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada satu kampung ataupun bandar yang dikenali sebagai Antakiyah, yang disebutkan dalam surah Yasin. Antakiyah ini ialah sebuah bandar yang berlakunya gempa yang besar yang berlaku beberapa bulan yang lepas. Jadi surah ini adalah surah yang disebut-sebut sebagai surah yang banyak fadilatnya. Jadi kelebihan surah Yasin ini, kalau kita tengok dari segi hadis-hadisnya yang ada berkenaan dengan surah ini, kebanyakannya hadis-hadis yang boleh dikatakan dhaif, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, bahawa hadis-hadis yang waradat fi fadail surat Yasin mu'azzamuha dha'ifah wa ba'daha munkarah wa gharibah. Walau bagaimanapun kita mengambil jalan tengah lah, ya. Kita mengambil jalan tengah bahawa surah Yasin ini sememangnya sejak dulu sampai hari ini diamalkan oleh kaum muslimin, ya, sejak dulu lagi, sehingga apabila saya pergi ke Saudi Arabia, di utara Saudi Arabia, bila saya melawat Saudi Arabia di sebuah kawasan yang bernama Al-Ula, saya menghadiri satu upacara, macam upacara kerajaan macam tu, ya. Tiba-tiba bila saya tanya upacara apakah yang dibuat di dewan itu, mereka mengatakan kami telah meraihkan anak-anak kami yang berjaya menghafal Al-Quran. Jadi saya pun bertanya, adakah mereka menghafal semua Quran? Tak, sebenarnya mereka hanyalah menghafal juz amma dan Yasin. Jadi perkataan surah Yasin ini, walaupun fadilatnya, ya, besar, disebut adalah hadis-hadis yang dhaif, tetapi hakikatnya, ya, amalan Yasin dan membaca Yasin, menghafal Yasin ini menjadi amalan turun-temurun umat Islam, sehingga di Saudi hari ini sekalipun mereka masih lagi mengamalkan hafalan Yasin ini, ya. Sehingga apabila mereka berarak di jalan raya mengarahkan anak-anak mereka yang menghafal Yasin dan juz amma itu, mereka menyebut hafizin juz amma wa yasin, hafizin juz amma wa yasin. Dan itulah, ya, kelebihan surah Yasin yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antara yang terkenal, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita, Ibnu Katsir mengatakan bahawa surah Yasin ini innaha la tuqra'u 'inda amrin 'asirin illa yassarahu Allah Ta'ala. Surah Yasin ini tidak dibaca dalam keadaan urusan yang sukar, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memudahkan perkara yang sukar itu. Dan Ibnu Hanbal juga mengatakan bahawa, Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahawa iza quri'at Yasin 'indal mayyit khaffafallahu anhu biha. Sekiranya surah Yasin ini dibaca kepada seseorang yang dalam nazak kematian, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keringanan kepada si mati. Jadi surah Yasin ini dari segi kelebihannya memang besar, ya. Walaupun tidak ada hadis-hadis yang sahih, ya, masih lagi hadis-hadis yang dhaif, tetapi amalan surah Yasin ini memang turun-temurun diamalkan, ya, dan tidak menjadi masalah, kerana selagi mana ia adalah satu galakan untuk kita membaca surah Yasin ini, dia tidak menjadi satu masalah yang besar, ya. Jadi tumpuan saya untuk berbicara berkenaan dengan surah Yasin ini, selain daripada berkenaan dengan fadilat yang disebutkan di dalam beberapa hadis walaupun dhaif, dan juga disebut oleh para ulama kita berkenaan dengan kelebihan surah ini, saya telah membuat sedikit kajian berkenaan dengan surah Yasin dan apa sebenarnya yang boleh kita ambil istifadah ataupun mengambil
kemudahan yang ada dalam surah Yasin, ayat-ayat dalam surah Yasin ini untuk tujuan mempelajari bahasa Arab. Sebab mempelajari bahasa Arab ini adalah ataupun mengajar bahasa Arab ini menjadi tugasan saya sejak dulu. Jadi saya dipertanggungjawab untuk mengajar bahasa Arab. Jadi saya dapati bahasa Arab ini sejak turun-temurun di tanah Melayu kita dan Malaysia ini dianggap sebagai satu bahasa yang sukar. Jadi apabila saya membaca kata-kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, dalam tafsir, dia kata innaha la tuqra'u 'inda amrin 'asirin illa yassarahu Allah Ta'ala. Jadi surah Yasin ini tidak dibaca dalam apa-apa urusan yang sukar, melainkan Allah Ta'ala akan memudahkan. Jadi saya telah mendapat satu idea untuk menjadikan surah Yasin ini sebagai bahan ataupun teks ataupun material yang penting dalam pembelajaran asas bahasa Al-Quranul Karim. Jadi terfikir saya untuk menggunakan surah Yasin ini sebagai teksnya. Jadi dengan sebab itu satu buku yang saya berjaya alhamdulillah cetak dan terbitkan ialah buku, saya terlupa dari buku ni kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti potong jalan. Okey. Jadi saya telah berjaya menerbitkan sebuah buku yang saya namakan dia Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran, dan buku ini adalah hasil kajian selama 5 tahun berkenaan dengan penggunaan surah Yasin ini dalam pembelajaran bahasa Al-Quranul Karim, kerana kemudah-mudahan keberkatan surah Yasin ini akan membuka ruang untuk kita dan untuk orang awam di Malaysia ini untuk membina asas bahasa Al-Quranul Karim. Jadi ini bukunya inilah ya, Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, dan juga berserta dengan latihan sekali. Jadi surah Yasin ini mengikut pengamatan saya adalah satu surah yang sememangnya mempunyai khasiat-khasiat tertentu di dalam pembelajaran bahasa Arab, kerana kebanyakan perkataan-perkataan yang ada dalam Quran itu kita dapati ada di dalam surah Yasin, walaupun tak tak semuanya, tapi dia mempunyai banyak perkataan-perkataan yang ada dalam surah Yasin, ada juga dalam surah lain ya. Begitu juga dalam pembelajaran i'rab, nahwu dan sebagainya, kita dapati surah Yasin ini mencakupi banyak tajuk yang boleh kita pelajari. Contohnya kalau kita belajar i'rab, kita belajar marfu', mansub dan majrur kan. Dalam surah Yasin ada satu ayat, ada salamun qaulan min rabbir rahim, salamun marfu', qaulan mansub, min rabbir rahim, jar wa majrur. Jadi boleh kita pelajari bahasa Arab ataupun bahasa Al-Quran ini dengan begitu mudah melalui surah Yasin ini sendiri. Lagipun surah Yasin ini memang menjadi amalan kita, menjadi amalan umat Islam di Malaysia sejak dulu mengamalkan pembacaan surah Yasin ini ya. Dan juga surah Yasin ini juga mengandungi pembelajaran yang boleh kita pelajari, contohnya berkenaan dengan ilmu balaghah ya. Ilmu balaghah pun banyak dikandung oleh surah Yasin ini. Contohnya dalam surah Yasin apabila Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkenaan dengan kejadian malam ya. Kejadian malam, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu an-nahara fa idahum muslimun. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala membuat satu tasbih ataupun isti'arah bagaimana pertukaran siang dan malam itu berlaku. Wa ayatul lahumul lail, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini ialah waktu malam. Naslakhu minhu an-nahar. Jadi sesiapa yang belajar ilmu balaghah, dia akan dapati bahawa kalimah naslakhu ini dia bermaksud melapah ya, melapah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa pertukaran malam dan siang ini pertukaran daripada siang kepada malam ini seumpama melapah ya, sebagaimana melapahnya seorang penyembelih kambing melapah kulit kambing biri-biri yang warna putih itu dilapah, dan akhirnya apabila terlapahnya kulit itu maka terbentuklah malam. Begitulah pergerakan malam yang dibuat secara berhati-hati dan perlahan-lahan seperti melapah kulit kambing daripada isinya. Itulah ya gambaran ataupun isti'arah yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah Yasin yang boleh kita gunakan untuk pembelajaran ilmu balaghah yang dipanggil sebagai al-isti'arah al-makniyah ya. Baik, dari segi al-mufradat masalah ya, dari segi ilmu pembelajaran al-mufradat ya,
di dalam surah Yasin ini contohnya perkataan ma, perkataan okey, dah habis masa. Apa Boleh, the conclusion. nanti pusing ya. Contohnya contohnya perkataan ma yang bermaksud apa, kadang-kadang tu bermaksud tidak kan. Dalam surah Yasin ini disebut kebanyakan ma ini, kebanyakannya merangkumi banyak makna ma yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam ayat contohnya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ma di dalam dalam ayat ma ini dia boleh bermakna dua. Ma makna tidak dan ma bermakna apa yang. Jadi kalau bermakna tidak, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Al-Quran ini kami turunkan untuk kau beri peringatan kepada kaum yang tidak pernah ibu bapa mereka mendapat peringatan, iaitu kaum Arab. Ya, tafsirannya ialah kaum Arab. Kalau kita tengok ma ini dengan makna apa yang, jadi dia akan memberi makna mausul. Maka terjemahannya litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, untuk engkau memberi peringatan kepada kaum yang pernah diberi peringatan ibu bapa mereka sebelum ini. Mereka itulah kaum Nasara dan Yahudi, iaitu Ahlul Kitab. Jadi dengan ma satu ini Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi keseluruhan alam ini, iaitu Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk memberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi penggunaan ma yang memberi dua makna itu. Itulah kehebatan balaghah ataupun penggunaan perkataan di dalam surah Yasin ini. Mudah-mudahan dengan surah Yasin ini insya-Allah kita sampai dapat mempelajari bahasa Arab melalui modul. Siapa yang berminat boleh mempelajari melalui YouTube, itu percuma saja, insya-Allah boleh search pembelajaran saya di YouTube. Dan sempurna bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat memberi satu azam ataupun membina satu azam dalam diri kita, sampai kita mempelajari bahasa Al-Quran ini, dan sampai kita membaca Al-Quran ini, kita juga akan cuba untuk mentadabbur makna-makna dan juga ayat-ayat Al-Quran dengan memahami sedikit sebanyak, insya-Allah, bahasa tersebut. Dan jadikanlah surah Yasin ini sebagai batu asas ataupun titik tolak untuk kita mempelajari bahasa Al-Quran ini untuk lebih jitu lagi, insya-Allah. Jadi cukup untuk setakat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.